Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat kembali ke Bicara Pewarisan. Jika anda sudah pun menonton bersama dengan kami, sila nyatakan kehadiran anda di ruangan chat live FB sekarang. Ya, saya nampak ada beberapa tetamu kita, penonton kita sudah pun hadir dan menyatakan mereka berada bersama dengan kita sekarang. Assalamualaikum. Ajalin kata, Yana, kita ada bersama kita Yana Hajalin, Munawira, Lina Liana, Amina Heng, Nora Shikin Ishak, Nora Shikin, Yaakob, Hakim Nordin hadir. Jika anda jelas mendengar suara saya, tulis kat situ loud and clear, jelas. Itu dia. Mun Melaka hadir, terbaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik. Kita ada juga yang hadir daripada Johor Bahru, Hamidah Awang, kita ada Yanti, kita ada, ya, jelas. Terima kasih. Padu, fantastic. So please tekan button like dan button love banyak-banyak, menandakan anda sudah pun bersama kami dan anda menyokong sesi Bicara Pewarisan pada malam ini. Dan paling best sekali tuan-tuan dan puan-puan, jika anda dapat tagkan rakan-rakan anda untuk bersama-sama dengan kita dalam satu majlis ilmu, satu sesi perkongsian yang padat dan padu yang selama sejam bersama dengan saya, moderator anda pada hari ini. Alright, terima kasih sekali lagi. Yes, terima kasih. Fazilah kata jelas. Juliana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Jom kita ajak lagi rakan-rakan kita ajak lagi ahli keluarga kita untuk tonton bersama-sama satu topik yang sangat menarik, iaitu Bicara Pewarisan yang dibawakan khas oleh Kausa Channel kepada anda semua daripada Kausa Group dan bersama dengan rakan strategik Wasiat Shop Berhad. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk anda yang sudah pun bersama-sama dengan kami daripada minggu ke minggu, menonton bersama kami, bersama-sama dengan panelis kami, bersama-sama dengan moderator kami, kan selamat kembali bagi anda yang baru bersama dengan kami, baru menonton, selamat datang ke Bicara Pewarisan. Dan izinkan saya memperkenalkan nama saya Kamarul Azhar bin Hashim dan saya adalah moderator anda pada malam ini. Saya adalah co-founder bagi Kausa Wealth Management dan juga daripada Kausa Group. Tuan-tuan dan puan-puan, membawakan satu segmen menarik, iaitu Bicara Pewarisan. Now, kenapa kita bawakan segmen Bicara Pewarisan ini, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana sekarang meningkatnya permintaan ilmu ini, meningkatnya permintaan daripada sudut solusi pewarisan. Dan apabila berlakunya kematian yang sangat drastik sejaknya berlakunya kita dilanda dengan ujian pandemik 2 tahun yang lepas, maka kematian itu semakin nyata di hadapan kita. Tapi apa yang penting tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku ialah kematian itu adalah sesuatu yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Siapa yang yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, kita tak tahu bila, betul tak? Dan apabila seseorang itu pergi, adanya urusan-urusan dunia mereka yang mereka perlu selesaikan daripada sudut tanggungjawab mereka sebagai pemilik harta untuk memastikan ia dapat diwarisi kepada insan-insan yang mereka kasihi, sekaligus juga dalam masa yang sama memastikan harta yang mereka miliki dapat memberi manfaat kepada diri mereka sebagai saham akhirat mereka. Tapi isunya tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum kan, apa yang kita nampak di hadapan mata kita apabila ada kematian berlaku, especially dalam keadaan suasana COVID ini. Kadang-kadang si pesakit itu diambil daripada rumah, contohnya tak dapat berjumpa dengan waris dalam masa yang sama juga apabila berlaku kematian, tiada persediaan langsung
menyebabkan ramai waris yang kekeliruan, dan akhirnya kesannya ada harta yang tidak dapat diuruskan, kesannya ada berlakunya pertemuan di antara persepsi dan realiti, kan? Dan perkara ini bukannya berlaku sesuatu yang baru, sudah pun berlaku daripada dulu lagi. Soalnya sekarang ni ialah dia lebih nyata dan lebih kerap berlaku, dan menyebabkan kadar orang kata awareness itu semakin meningkat. So kita bawakan bicara pewarisan ini adalah bertujuan untuk membawakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan isu-isu pewarisan, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan waris faraid, berkaitan dengan pemilikan harta, berkaitan dengan emosi-emosi para waris, berkaitan dengan urusan-urusan kematian, macam 3 minggu yang lepas kita bawakan Ustaz Rafiuddin, itu kata pengurusi SPJM, skuad pengurusan jenazah Malaysia, di mana beliau menceritakan kisah orang mati. So kisah orang mati ini dia melibatkan apa? Melibatkan urusan jenazah dan melibatkan urusan pewarisan, betul tak? So bila 3 minggu lepas bila kita bawakan tetamu Ustaz Rafiuddin tu, beliau menceritakan bagaimana sebagai seorang yang menguruskan jenazah tu, proses-proses, prosedur yang berkaitan dengan orang mati, itu jenazah lah, kan? So dan antara soalan yang ataupun perkara yang dibincangkan ialah bagaimana kita tahu orang tu mati atau tidak. Siapa yang bila berlaku kematian kat rumah, siapa yang tentukan arwah tu memang sudah pun meninggal dunia, kan? Adakah orang yang menentukan dia mati itu adalah orang yang bertauliah? Membawakan kepada persoalan yang saya katakan betul juga, siapa yang sebenarnya menentukan kematian seseorang tersebut, kan? Adakah dia seorang doktor yang mengatakan dia mati, kan? Ataupun memang pegawai perubatan, ataupun orang kata paramedik, kan, contohnya. So membawakan minat saya untuk membawa seorang pakar minggu ini untuk membicarakan tentang bagaimana penentuan kematian tersebut, daripada sudut perubatan. So tuan-tuan dan puan-puan, minggu ini adalah satu minggu yang sangat menarik kerana kita membawakan satu panel khas. Itu dia, panel istimewa kita. Kita ada 2 orang panel minggu ini, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama kita bawakan seorang pakar perubatan. Bila sebut pakar perubatan memang seorang doktor lah, dan lebih menarik lagi beliau bekerja di bahagian kata kecemasan dan trauma. Itu kalau bahasa Inggeris ni kita panggil ER lah, emergency room, kan. So menarik tu. Kalau tengok emergency room ni kita teringat terus kisah-kisah drama-drama series dalam TV, betul tak? Tetapi inilah dia, kan. Bila kita sebut pasal pegawai perubatan ni, mereka ni adalah frontliners. Dan saya rasa sangat orang kata gembira kerana kita dapat tetamu yang salah seorang daripada frontliners yang menjadi orang kata barisan hadapan dalam orang kata membantu masyarakat sewaktu ujian COVID ini, dan mereka lah yang bertungku lumus siang dan malam untuk berkhidmat kepada masyarakat. Tetapi doktor-doktor ni kadang-kadang juga dilanda dengan ujian-ujian, kan. Bila bertemu dengan orang kata para pesakit ke, orang-orang yang datang ke pusat kecemasan ke, kan, ada yang merintih kata tolong selamatkan ibu saya, selamatkan ayah saya, kan, satu-satunya anak-anak saya ni, doktor, kan. So mereka ni adakah mereka dalam keadaan yang selalu beremosi disebabkan orang-orang yang mereka jumpa ialah orang-orang yang dalam keadaan yang macam tu, kan, ataupun mereka dapat mengawal perasaan mereka, sebagai seorang yang profesional, kan. Ada yang kalanya apabila doktor itu berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan para pesakit tersebut, kadang-kadang ditakdirkan Allah memang ajal dan maut sudah pun sampai, tapi mungkin doktor pula dipersalahkan juga. Adakah ujian itu mereka dilalui ujian seperti itu? Inilah pahit manis ujian sebagai seorang pegawai perubatan, dan mereka dianugerahkan dengan orang kata ilmu dan juga kepakaran untuk merawat pesakit, tapi dalam masa yang sama juga diuji dengan ujian-ujian seperti berikut. So sebab itulah hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut pasal bicara pewarisan, kita tak boleh nak lari. Kita tak boleh nak lari tentang pewarisan kalau tak kaitkan dengan kematian. So mestilah pemilik harta itu akan perlu
mati dulu kan, untuk menjadikan ia harta yang ditinggalkan harta yang boleh diwarisi. So dan kalau kita nak tuntut nak mulakan proses tuntutan harta pusaka pun, dia akan antara dokumen yang penting juga ialah dokumen sijil kematian, pembuktian kematian itu berlaku. Itu yang penting juga. So di sini yang dia ada kait ke juga tentang macam mana kematian itu disahkan. Contohnya, dan bagaimanakah proses-proses dalam perubatan, kan? Dan juga apa hubung kaitnya juga proses tersebut dalam mengesahkan isu-isu pewarisan, isu-isu daripada sudut kewarasan, isu-isu daripada sudut kematian serentak, isu-isu daripada sudut kematian berlapis, isu kematian yang tidak dapat ditentukan. So bagaimana proses ini ditentukan oleh pegawai perubatan yang semestinya akan memberikan kesan daripada sudut keputusan pewarisan tersebut, boleh mewarisi atau tidak, adakah kematian serentak, kematian berlapis, atau kematian itu disebabkan dibunuh oleh waris sendiri, dan macam-macam lagi. So di situlah kita membawakan satu tetamu yang istimewa, tuan-tuan dan puan. Kalau anda excited dengan topik pada malam ini, tuan-tuan dan puan, sila tekan button like, button share, dan tulis kat ruangan komen kata saya tak sabar. Okey, adakah anda tak sabar? Ya, okey. So kalau anda tak sabar lagi, tuan-tuan dan puan, jom kita jemput tetamu kita istimewa pada hari ini, tuan-tuan dan puan. Siapakah dia? Elaukan saya memperkenalkan beliau. Beliau adalah Dr. Ahmad Afiq bin Abdullah Zan. Saya ulang sekali lagi, Dr. Ahmad Afiq bin Abdullah Zan. Beliau berusia 31 tahun. Sudah pun berkahwin, mempunyai 3 orang anak, berasal daripada Johor Bahru, Johor, kan? So yang menarik, tuan-tuan dan puan, beliau juga adalah seorang alumni Ansara MRSM Jasin. Seronoknya saya. Pasal apa? Rupanya satu tempat belajar dengan saya. Saya pun Ansara juga, Ansara Jasin. So mungkin jurang tu sangat besar lah, junior dan senior, tapi kita datang daripada tempat yang sama. Dan kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Tantah Mesir, dan kemudian berkhidmat di Hospital Sultanah Aminah di Johor Bahru, dan sekarang bertugas sebagai pegawai perubatan di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Taiping. Dengan segala hormatnya, saya menjemput Dr. Afiq. Sila munculkan diri anda. Yeza, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Dr. Afiq? Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, terbaik. Itu dia Dr. Afiq. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kerana sudi hadir ke Bicara Pewarisan. Dr. Afiq sebagai tetamu panel khas kita pada malam ini membicarakan satu topik yang sangat menarik lah, Doktor, kan? Itu dia, bicara tentang kematian ni. So Dr. Afiq, saya sebelum saya pergi lebih jauh ni, saya nak express my excitement because you are with us, and also kita pun datang daripada root yang sama, daripada MRSM yang sama, ya tuan-tuan dan puan. Itu dia, kan? Junior saya Dr. Ahmad Afiq, dan beliau sekarang bertugas di Hospital Taiping. Terima kasih sekali lagi, Doktor. So Doktor malam ni sebenarnya tak bertugas, Doktor? Bercuti, alhamdulillah. So sekarang ni Doktor ke udara daripada Taiping ke? Ya, daripada Taiping. Masya Allah. So Doktor, sedikit latar belakang Doktor, untuk supaya kita excitedkan lagi kita punya para penonton pada malam ini, Doktor. Kita pun dah ada lebih dah 60 penonton pada malam ini. Pastinya mereka nak mengenali Dr. Afiq ni, kan. So Dr. Afiq dah berapa lama dah berkhidmat sebagai seorang pegawai perubatan? Cuba cerita sikit latar belakang, Doktor. Okey, baik. Terima kasih pada Cik Kam di atas kesediaanlah menjemput saya pada malam ini bersama dengan tim Kausarware untuk berkongsi sedikit pengalaman dan juga sedikit input dan ilmu lah. Jadi berkenaan dengan pengalaman, tidaklah seberapa banyak pun pengalamannya. Jadi bermula dengan pada tahun 2015 lah, 2 tahun 2 year compulsory service dan housemanship hingga 2017. Dan kemudian hujung 2017 hingga 2021 lah, sekitar hampir 4 tahun berkhidmat sebagai pegawai perubatan lah. Dua jabatan, yang pertama di jabatan ICU dan juga anestesiologi untuk 1 tahun, dan kemudian
Oh, okey Datuk. Doktor. So doktor, ini orang kata nak jadi doktor ni memang daripada sekolah ke memang nak jadi doktor ataupun macam mana tu? Cuba cerita sikit macam mana boleh tercetusnya nak menjadi seorang doktor. Oh, okey. Impian itu sebenarnya kita panggil tu diimplankan ataupun diletakkan di dalam hati dan juga akal tu oleh apa-apa saya lah. Maknanya dia menceritakan tentang maknanya doktor memberikan sumbangan yang besar di misi-misi kemanusiaan, kemudian ditunjuk-tunjukkan pakar-pakar yang beri sumbangan di dalam negara dan juga pakcik saya pun sendiri sebagai role model dan sebagainya. Jadi daripada situlah terpupuknya minat dan sememangnya kena dengan jiwa saya, maka saya pun bersetujulah dan teruskan belajar dalam bidang inilah. Right, awesome, terbaik. So berkata disuntik semangatnya oleh ayahnya dan akhirnya orang kata tersuntik juga mesti suntik minat belajar biologi masa dekat sekolah tu. dan seterusnya melanjutkan pelajaran. So maknanya doktor pergi ke Mesir lah, maknanya belajar perubatan tu. Ya, betul. Baik. Dan daripada situ doktor balik dan berkhidmatlah. So doktor memang bila balik ni berkhidmat terus masuk Jabatan Kecemasan dan Trauma ke? Bunyi tadi macam dekat EU je. Kan itu semua bahagian yang kritikal belaka. Semasa kita di housemanship compulsory service tu, kita akan melalui 6 posting yang berbeza lah, 4 bulan untuk setiap posting. Kita perlu melalui semualah. Internet medicine, kanak-kanak, pediatrik, obstetrik, gynecology, pembedahan, semua. Dan di ujungnya saya memilih untuk masuk di posting emergency and trauma lah. Dan minat tu terbawa lah sehingga saya menjadi seorang pegawai perubatan. Pada tahun pertama saya menjadi pegawai perubatan, tiada kekosongan, jadi kita belajar dulu di ICU dan sebagainya. Masya-Allah. Kemudian tahun seterusnya barulah dapat peluang untuk berpindah ke Jabatan Kecemasan dan Trauma lah. Alhamdulillah. So first thing first doktor, saya nak ucapkan banyak terima kasih doktor kerana sebagai doktor juga anda juga sebagai seorang frontliners yang banyak berkhidmat kepada masyarakat dan membantu urusan-urusan yang berkaitan dengan ujian-ujian kita hadapi selama 2 tahun ni, ujian pandemik ni. Pastinya doktor juga perlu mengharungi perkara yang sama kan untuk berada di hadapan untuk menguruskan isu-isu kecemasan, isu-isu COVID dan seterusnya. Doktor, bila sebut tentang kecemasan ni kan ataupun dipanggil Jabatan Kecemasan Trauma Hospital Taiping ni, terus saya teringat ER kan. Terus saya teringat rancangan-rancangan TV kan. Saya pasti bila sebut ER ni orang pasti yang menonton pada malam ini kan mungkin juga bersetuju dengan saya. Terus teringat cerita Grey's Anatomy. Terus teringat cerita House kan, doktor tu yang orang kata yang cool sangat tu kan. Tengok rancangan ER emergency kan. Kita tengok pula The Good Doctor, Dr. Sean Murphy. Dan saya sendiri pun tengok cerita-cerita tu doktor sebab saya minat. Dan Dr. John, tu Dr. John antara cerita Korea yang saya sangat suka kan. Pelakonnya Jisung tu. Saya bila Dr. Afiq datang saya teringat Dr. Afiq ni macam Jisung lah. Kan macam Jisung sikit. So doktor, pertama doktor sendiri tengok tak TV-TV cerita rancangan tu? Saya tengok tumpang-tumpang saja. Tumpang-tumpang saja. Sebab kadang-kala mungkin sifat saya terlalu kritis melihat adegan-adegan tertentu. Saya kata sepatutnya perlu buat begini, sepatutnya perlu buat begini, menjadikan saya rasa tak apalah, lebih baik saya tidak tengoklah. Itu dari pribadi saya lah. Ya, tapi nak menunjukkan kan, adakah situasi yang keluar dalam TV tu adalah satu simulasi yang sama seperti dalam keadaan yang sebenar dalam emergency room doktor. Itu nak tanya tu. Ya, yang itu memang kita tak nafikan. Lebih-lebih lagi dari movie-movie daripada Korea tu memang kata high quality lah. Memang hampir sama lah. Dan juga saya expect kalau Korea ni dia akan ada macam kredit dekat dia punya subtitle tu, dia ada penerangan apakah istilah-istilah perubatan dan apa maksud dia. Itu yang saya suka buat Korea. Dia study lah. Dia memang membuat study lah tentang istilah perubatan.
Ya betul-betul doktor. Saya setuju sebab saya tengok cerita Dr. John, saya tengok cerita Dr. The Good Doctor tu kan, yang menyebabkan saya rasa excited. Pasal apa, dia terangkan penyakit ni apa benda lah, apa semua penerangan apa semua, menyebabkan saya berminat. Tapi apa nak beritahu doktor, yang sebenarnya proses kita pun dalam pewarisan, kita menggunakan proses yang sama, iaitu diagnosis before prescriptions. Betul tak? So yang saya kagum dengan doktor tu dalam cerita-cerita tu kan, especially sebab saya tak ada dalam bilik trauma macam doktor dalam trauma, tapi dapat kita menggambarkan simulasi tu dalam drama-drama macam tu kan, membayangkan bagaimana doktor tu sangat kompos dan macam mana kat belakang dalam kepala dia tu, semua gambar raja apa semua buku-buku yang dia mentelaah apa semua overlay balik macam dia diagnosekan penyakit tersebut kan. Menyebabkan saya kagum lah kan, kerana how you can actually put all the knowledge together and make the right decision in order for you to do the right procedure. And then and then something yang that's why you study over 6 years in order to possess such knowledge and such skill. So bila sebut pasal knowledge and skill ni dan juga as a doctor ni, pastinya membawa kepada topik kita pada malam ni doktor. Sebagai seorang pakar perubatan, especially you are in the emergency room, betul tak? Bila emergency room ni dalam bahagian trauma ni, pastinya memang akan datang semua macam kes yang datang kepada doktor. Kan, daripada patahnya, aksidennya, daripada tembaknya, tikamnya, macam-macam lah. Kan, semuanya yang emergency masuk dekat situ dulu, bawa oleh ambulans. Kan, dan bila cerita pasal pewarisan, dia melibatkan kematian, kan doktor. So sebagai seorang sebagai seorang doktor perubatan, so bagaimana kematian itu ditentukan? Seperti saya cerita daripada awal tadi, bila saya bersama dengan Ustaz Rafiuddin sebelum ni, dia ceritakan bagaimana awak tentukan kematian. Kan, bila berlaku kematian kat rumah. So apa maksud itu? Trigger kepala otak saya, apa maksud kematian ni daripada sudut perubatan? How do you pronounce death? Pronounce death. So mungkin doktor boleh ceritakan secara daripada seorang pegawai perubatan, technically, what does it mean by pronunciation of death? Okey, baik. Terima kasih di atas soalan. Jadi berkenaan dengan death ni lah, ataupun kematian. Jadi kematian ni kalau kita nak definisikan kematian tu kita boleh kata sebagai terberhentinya fungsi-fungsi vital di dalam seseorang tubuh manusia, Yang penting ni biasanya yang kita akan sahkan bahawa seseorang itu telah pun meninggal dunia ialah, pertama kita kena tengok fungsi otaknya, iaitu dia punya cerebral function. Yang kedua adalah fungsi dia punya saluran circulation dia, dan juga kemudian adalah fungsi pernafasan dia. Jadi apabila kita telah mengesahkan bahawa ketiga-tiga fungsi vital ini sememangnya sudah tidak ada, maka pada saat itulah kita akan kata pesakit ini kita pronounce death. Kita katakan okey, patient ni dah meninggal dunia. Ya, dan juga dia ada beberapa jenis lah kematian. Biasanya kalau terma yang kita guna ialah outside of hospital dan juga in hospital death lah, ataupun kita panggil outside of hospital cardiac arrest ataupun in hospital cardiac arrest. Ya, out of hospital maksudnya yang berlaku di luar hospital lah, maksudnya mungkin di tempat awam, di rumah dan sebagainya lah. Dan daripada data kita panggil data pre-hospital care, data untuk satu Malaysia sehingga 2019, data yang kita dapat 85% kematian di luar hospital berlaku di rumah. Itu data yang kita ada lah. Okey. Dan kematian bagi untuk kematian in hospital cardiac arrest kan. Bagi in hospital cardiac arrest ni pula dia ada beberapa lah. Kadang-kala ada yang macam contoh kisahnya seorang pesakit telah pun menunjukkan tanda-tanda nazak ataupun tanda-tanda dia hampir meninggal dunia, lalu dibawa oleh waris ke kecemasan. Lalu apabila sampai kepada kami, dia sememangnya telah pun meninggal dunia. Itu satu kes yang pertama. Yang kes yang kedua ialah mungkin yang mana dia adalah pesakit yang sedang nazak dan kemudian dibawa kepada kami, dan kemudian kita dapat merawat dan sebagainya, dan kita dapat diagnosis apakah puncanya, dan kita dapat memberi rawatan kemudian meninggal dunia. So inilah dua jenis kematian yang berlaku di hospital lah. Jadi kalau untuk kedua-dua kes ni, biasanya kita akan, kalau di hospital setting lah, kita akan check dia, kita akan pasangkan cardiac monitor, kita akan melihat dia punya rhythm, cardiac rhythm dia, dan kemudian kita akan nilai lah sama ada cardiac rhythmnya. Sekiranya tiada sebarang aktiviti, kita panggil asystole. Yang line straight tu kan, the flat line lah. The flat line tu kita panggil asystole. Maksud tiada sebarang aktiviti jantung.
Itu yang pertama. Dan kemudian kita akan lihat ada tak pesakit ini ada sebarang pernafasan secara spontan ataupun tidak. Kita akan lihat, kita akan dengar, dan pada masa yang sama kita boleh attachkan SpO2 probe untuk kita lihat ada kandungan oksigen di dalamnya. Dan juga yang ketiga ialah kita lihat kita panggil aktiviti mata, pupil reflex. Pupil reflex. Tengok dari situ kita boleh assess dia punya fungsi akal lah, fungsi otak. Daripada situ cara kita assess dan kemudian kita pronounce death daripada situ. Menarik doktor, menarik. Sebab saya pernah berada di hospital pada waktu itu, saya ingat lagi. Actually my auntie pass away kan. Pada waktu itu dia ada cancer, if I'm not mistaken. Yes, correct. Saya berada di hospital pada waktu itu. Saya ingat lagi pada awalnya it was pronounced death. Kemudian all of a sudden they discover that she's not dead yet. You know, lepas tu dan kemudian baru meninggal dunia. So macam what do they discover? They discovered the cardiac movement ke, you know, cardiac rhythm yang ada balik ke, atau they discover pernafasan ke? Selalunya dalam situasi macam tu doktor, you know, how is that can happen? Mula-mula kata dah mati, lepas tu ada found something pula. Found something dalam nadi ke, ataupun is that one of the component yang doktor mention tadi? Ya, betul. Okey. Kebiasaannya apabila seseorang pesakit dibawa ke kecemasan, dia akan melalui satu proses salinan bagi triaging, yang mana kita akan tentukan ke manakah kita nak hantar pesakit ni, ke zon merah, zon dan sebagainya. Apabila pesakit itu datang dengan komplain memang pengsan ataupun tidak sedarkan diri dan kemudian tiada tanda pernafasan, sudah menjadi kewajipan bagi mereka yang duduk di bahagian saringan, mereka akan terus perform CPR tanpa mereka melihat nadi dan sebagainya lah. Dan kemudian apabila mereka sampai ke red zone, daripada situ kita pegawai keberatan akan buat penilaian. Kita akan attachkan cardiac monitor. Kadang-kadang pesakit yang memang ada rhythm disturbance, macam contohnya dia ada ventricular fibrillation, macam contohnya dia jadi macam elektrik macam tu lah, jadi haywire macam tu. Clinically they are still not dead. They have some cardiac activity, yes. And then masa tu kita akan berikan dia cardiac shock lah. Shock, defibrillation, dan kita akan terus continue CPR lah. Pada masa tu kita tak pronouncekan dia sebagai meninggal dunia lagi. Maksudnya kita masih lagi dalam proses untuk menyelamatkan jantung dia supaya berjalan semula. So masa tu mungkin situasi itu yang berlaku kepada almarhum makcik Cik Kam lah. Saya rasa mungkin itulah yang berlaku. Yes. Okay, so doktor, so bila dah once you dah you dah satisfied with all the your finding, which is daripada sudut mata tadi dah check, otak, you know, daripada sudut cerebral tadi, aktiviti tadi, dia punya cardiac rhythm dia memang dah sure, memang dah flat, you know, dah pernafasan dah tak ada. So normally what the doctor do to pronounce the death? Meaning to say you notify the family members ataupun you have your own report, yang mana report tu kemudian dikeluarkan sebagai kenyataan kematian. So maybe you can enlighten us what are the process sebenarnya. Okey, baik. Kebiasaannya lah, sekiranya seorang pesakit ataupun disahkan meninggal dunia, yang paling penting bagi kami adalah kami perlu dapatkan catatan yang kita kena dapat printed dia punya cardiac monitor punya printed punya flatline tu lah, dan kita akan di setiap cardiac monitor tu akan ada time. So di time itulah yang kita akan gunakan untuk catatkan di sijil kematian. Yang itu yang paling penting bagi kami lah. Cardiac monitor tu, dia punya line tu ada time dia. Ya, dia memang dah ada synchronize, dia ada time dia. Dia ada time and date and everything. So you use the report as the time of death. Yes, biasanya kita akan secara rasminya memang kita akan guna yang itulah. Sebab itu adalah tugas yang pertama lah. Okey, dah confirm. Okey, tak ada. Kata, kalau tak ada, dan kita akan printkan line tu untuk beberapa saat. Biasanya standardnya dalam 5 hingga 10 saat. Memang confirm dia flat line. And then kita akan lekatkan di tiket pesakit ataupun bersama dengan nota pesakit. Dan kita akan pronounce lah kepada pesakit dan kepada waris pesakit lah berkenaan dengan apa yang berlaku. Baik. So dan tiket tadi tu maknanya dah kemudian kadang-kadang bila hospital akan keluarkan, bukan kadang-kadang, selalunya kita tengok juga ada report kematian. Adakah report kematian dalam bentuk sijil ke yang mengatakan punca kematian? Saya pun ada baca juga pernah jumpa juga surat tersebut mengatakan punca kematian disebabkan apa semua tu. Apakah itu dikirakan sebagai sijil report kematian? Itu adalah sijil pengesahan kematian lah. Sekiranya kita
sijil pengesahan kematian, dia sebenarnya sijil pengesahan kematian dan pengebumian. Kalau ikutkan dia punya secara medico-legal ni begitulah. Dan dia ada beberapa helaian untuk kopi yang kita hantar ke mortuary, kopi untuk di sebagainya. Bagi pesakit yang kita telah dapat sahkan punca kematian, pihak doktor akan terus isu surat tersebut, borang tersebut. Dan kita akan terus sign, job dan sebagainya lah, dan kita akan hantar beberapa kopi, dan ada borang-borang lain lah, borang yang pada bahagian hospital dan sebagainya. Cuma yang borang yang putih, satu yang kertas tebal bersaiz A4 tu, yang original kita akan berikan kepada waris lah untuk membuat pendaftaran kebiasaannya lah. Untuk pesakit yang kita tidak dapat sahkan punca kematian, yang ini yang kita akan hantar ke mortuary dan sebagainya untuk mereka postmortem, dan itu kami sebagai doktor, kami tidak akan mengeluarkan punca kematian, tapi kami akan meletakkan di dalam nota dia sebagai pending postmortem. Ada setengah-setengah kes yang memang datang memang tak tahu, macam contohnya pengsan di rumah dan kita tak dapat punca dan sebagainya, daripada sejarah daripada waris pun tidak dapat nak menceritakan punca sebenar, kita pun tak dapat nak keluarkan punca kematian. Jadi kes-kes begini kita tak akan keluarkan surat tersebut, kita akan serahkan kepada mortuary dan doktor forensik yang akan memberikan punca kematian. Okey, menarik doktor cakap. Menarik doktor cakap tu pasal punca kematian, sebab soalan saya seterusnya ialah sewaktu bila mayat itu dipostmortemkan atas punca kematian. Tapi sebelum doktor menjawab soalan tersebut, saya juga nak tanya satu soalan lagi. Kalau kita tengok cerita orang kata apa, drama-drama orang kata series doktor-doktor dia kan, The Good Doctor apa semua and so on kan. Apa Dr. John, saya biasa dengar perkataan DNR, do not resuscitate. Cik kan. Apa benda DNR ni? Cik kata apa gitu. So Dr. Hafiz cerita apa benda tu maksud DNR tu? Okey, DNR ni ada satu istilah perubatan lah, medical term yang kita guna kepada pesakit yang dia biasanya dua jenis pesakit lah. Sama ada pesakit itu yang sememangnya telah pun disahkan mereka mempunyai satu penyakit yang tidak boleh disembuh lagi, sebagai contohnya kanser tahap 4, kanser darah tahap 4, ataupun pesakit itu memang mempunyai kita panggil pendarahan di dalam otak dan sememangnya sudah pun terbaring, contohnya dalam sudah 2 tahun terlantar dan sebagainya. Kadang-kadang pesakit sebegini di dalam nota perubatan mereka yang mungkin waris memang akan bawa, mereka akan ditulis oleh doktor yang asal yang melihat mereka tu, doktor yang merawat kanser dan sebagainya. Mereka telah berbincang secara panjang dengan waris dan bersetuju sekiranya waris ini mereka ini tidak sedar, pernafasan berhenti, jantung mereka berhenti, doktor di perubatan, doktor mana-mana yang berjumpa dengan dia akan tidak melakukan CPR dan tidak melakukan intubation. Itu adalah terma untuk DNR. Dan kadang-kala itu macam pesakit yang memang dah ada lah, memang kita bagi. Dan sebenarnya di negara barat sebenarnya dia memang ada lah satu praktis yang mana kalau macam orang tu memang dah tahu dia ni, dia rasa macam kalau saya meninggal dunia jangan CPR saya. Pun ada lah praktis-praktis tersebut di US, di UK, di Europe dan sebagainya. Di Malaysia masih sangat jarang lah. Kes yang ataupun situasi yang kedua ialah macam pesakit yang kami lihat di ward ataupun kami lihat di kecemasan, mana keadaan mereka sangat-sangat teruk, sangat-sangat ill, dan usia mereka pun sekitar, kita contohnya 90 tahun, 95 tahun, sudah pun terlantar selama 3 bulan, memang ada stroke. Jadi sekiranya jantung mereka berhenti, kalau kita CPR pun, kalau jantung dia jalan balik pun, kita rasa kalau kita jalankan balik jantung dia, the patient will not have a quality life after that pun. So kita rasa macam it's futile to continue resuscitating this kind of patient. Bukannya bermaksud kita tidak memberi rawatan, tapi lebih kalau istilah lebih lembutnya ataupun istilah awamnya kita kata untuk tidak menyeksa pesakit tersebutlah. Dan sekiranya kita tidak lepaskan dia, kita lepaskan dia dengan tenang. Sebab kita dah berikan rawatan yang terbaik, kita berikan apa yang perlu dan sebagainya. Menarik. So, saya faham DNR, selalu dengar DNR, that's what it means. Terima kasih Dr. Hafiz. So tadi, berbalik semula kepada soalan saya sebelum soalan ni tadi, DNR tadi tu ialah postmortem.
waktu bila yang sebenarnya kematian itu akan dipostmortemkan? Okey, dalam kes yang memang DNR tadi, dia memang dia dah sakit dah 2 tahun, dia tahu dah dia ada kanser apa semua and so on, dan kemudian do not resuscitate lah. Tapi dalam situasi yang memang tiba-tiba sampai ke hospital kan, mungkin tidak ada history ataupun tidak ada orang kata sejarah kan daripada sudut penyakit tadi tu kan, adakah dia mati itu akan dipostmortemkan? Waktu bila yang dikira sebagai dipostmortemkan? Adakah prosedur hospital kalau dia muda ke atau certain age ke dia akan dipostmortemkan, atau dia perlu di-request oleh badan-badan tertentu seperti syarikat insurans ke ataupun polis ke apa ke semua? And waktu bila tu, doktor? Mungkin boleh bagikan sedikit pencerahan? Okey, kebiasaannya untuk postmortem yang sudah tentunya sikit yang kita perlu postmortem ialah sakit yang kita tidak dapat tentukan punca kematian. Ya, sebagai contohnya, macam contohnya kemalangan. Ya, kemalangan dia ada kemalangan yang dia akan terus meninggal dunia di tempat kejadian. Ada pula yang memang dia dah nyawa-nyawa ikan tetapi dibawa juga ke Jabatan Kecemasan dan kemudian meninggal dunia, dan kita tak jumpa apakah punca kematian. Dan kita tak dapat nak check lah dengan secara cepat. Contohnya ada yang ada pendarahan, kes-kes yang pendarahan di otak. Kita memang tak dapatlah nak berdahan di Jabatan Kecemasan. Jadi kes-kes sebegini memang memerlukan postmortem untuk mengesahkan punca kematian. Ya, dan sebagai contoh kes yang lain, dan contohnya sebenarnya kita suspek adanya NAI ataupun non-accidental injury. Sebagai contohnya kanak-kanak. Ya, contohnya mati lemas, kanak-kanak lah. Atau biasanya umur kanak-kanak memang kita akan buat postmortem, ataupun kematian dia tu cara yang kita kata tidak dapat di-explain. Macam kita nampak macam ada foul play. Baru okey, lepas tu macam tiba-tiba terjatuh, terjumpa dan kemudian tak dapat punca, kita akan suggestkan untuk kematian, suggestkan untuk postmortem. Dan kebiasaan kes-kes begini kita akan berbincanglah dengan pakar, dan kemudian kita rasa kes ini perlu di postmortem dan pakar pun bersetuju, dan kita akan inform lah kepada mortuary yang kita nak hantar satu kes untuk ada satu body, dan juga kita kes ini memerlukan postmortem. Kes-kes yang lain contohnya adalah kes-kes kematian ataupun inmate daripada institusi khas, contohnya penjara, ya, ataupun memang daripada pelatih ataupun pekerja sekolah, ataupun maknanya mereka yang meninggal dunia di institusi tertentu, di tempat kerja. Ini medical legal. Jadi yang ini kalau kita dapat tentukan puncanya, kita akan boleh berilah. Tapi kalau kita tak dapat tentukan puncanya, semestinya memerlukan postmortem lah. Baik. In other words, basically kalau tak dapat tentukan, maka di situ yang akan ada recommendation untuk postmortem. Kan? Okey. Ataupun ya, okey. Ataupun ada suspect and foul play, DI yang seperti mana yang doktor cakap tadi tu. So doktor, menarik tadi doktor ada sebut pasal accident. Doktor ada sebut pasal orang kata apa, accident. Bila sebut accident tadi, kemungkinan ada kematian yang berlakunya kematian serentak atau kematian yang bila accident ni mungkin dalam kereta ada suami, ada isteri, betul tak? Mungkin ada anak and so on. So bila dalam situasi begitu, so bagaimana kematian itu ditentukan, doktor? Menarik ni. So sebut pasal pewarisan kan? Sebab pewarisan ni melibatkan juga time of death. Jikalau kata suami mati sebelum isteri, makanya isteri adalah waris. Lepas tu isteri pula mati. Gitu. Allah, kita dah ada tu panel khas kita sudah muncul lah. Masya Allah. Itu dah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita juga ada panel istimewa kita yang malam ni kita saja orang kata apa, hide dia punya identity untuk dia muncul secara surprise, dan itu dia. Memang surprise pun Datuk Walid sudah pun muncul. Selamat datang Datuk Walid. Apa khabar Datuk Walid? Assalamualaikum. Khabar baik, sihat. Alhamdulillah. Untuk semua para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, inilah kita tetamu istimewa kita yang kedua, panel khas kita itu Datuk Abdul Walid bin Haji Abdul Hassan. Abu Hassan? Siapakah dia? Datuk Walid adalah pakar rujuk JKSM, iaitu Hakim Mahkamah Rayuan juga, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga penulis buku untuk Harta Perkahwinan Milik Siapa. Jangan lupa dapatkan senaskah. Jadi dia siap promosi lagi, Datuk. So Datuk Walid, tuan-tuan dan puan-puan, tetamu kita
kita yang kedua sudah datang dan memang timely, very timely. Datuk Walid adalah sebagai seorang hakim di Mahkamah Rayuan. Dan bila sebut tentang pewarisan, memang isu-isu yang berkaitan dengan pewarisan adalah bidang kuasa negeri atau jatuhnya di bidang kuasa Mahkamah Syariah. Dan Datuk Walid sendiri ialah hakim yang mengadili isu-isu yang berkaitan dengan pewarisan. Waris-waris faraid, kematian, tuntutan daripada sudut harta sepencarian, daripada sudut hibah, dan isu-isu yang berkaitan daripada sudut penjaga harta, daripada sudut orang yang membuat keputusan untuk orang lain seperti guardian ad litems. So Datuk, kita ada tetamu kita malam ini, Dr. Afiq yang bercerita tentang pewarisan ini. Pastinya Datuk ada soalan-soalan sebagai seorang hakim nak menanyakan kepada Dr. Afiq ni yang isu-isu yang berkaitan dengan kematian, waktu kematian dan seterusnya. Saya jemput Datuk, mungkin ada persoalan yang ingin ditanyakan kepada Dr. Afiq. Tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Afiq dan juga Kam dan yang lain-lain. Tadi saya ada dengar juga yang Kam tanya kematian serentak dalam masa aksiden kan. Tu doktor belum putuskan lagi macam mana cara penentuan dia mati itu sebab apa. Sebab apa, kalau kita tak tahu kematian dia, masa kematian dia, maknanya pihak-pihak tidak akan saling mewarisi. Mana orang hidup saja akan mewarisi orang yang mati. Tapi macam contoh yang saya buat pada dulu, saya ceritakan kepada kamu juga and the team. Dia mati contoh masa dijumpai ke aksiden tu, suami dah mati, dah tak ada nyawa. Lepas tu isteri macam doktor kata tadi, nyawa-nyawa ikan. Dibawa juga naik ambulans on the way sampai tengah jalan meninggal. Anak masa tu pun tidak parah di hospital. Sehari selepas tu baru meninggal. That mean dia ada stages kematian, betul kan? Suami, isteri dan anak. Maka masing-masing ni akan saling mewarisi. Suami mati dulu, isteri akan mewarisi suami. Anak akan mewarisi bapa dia. Lepas tu isteri mati, anak yang ada akan mewarisi pada mak dia. Dan orang yang anak ni mati pula, orang yang hidup akan mewarisi. Itu sebab apa dia masa kematian tu amat penting dalam menentukan siapa yang mewarisi, siapa tidak mewarisi. Jadi doktor tadi soalan kami kata, kalau mati serentak tadi ataupun dengan keadaan jumpa dalam keadaan dah mati ke apa, penentuan kematian tu adakah akan disamakan ataupun akan dibezakan? Itu soalan yang pertama dulu. Macam dalam aksiden ni tadi, adakah postmortem yang dilakukan tu akan menentukan masa dia mati tu ataupun doktor akan keluarkan sama saja masa kematian dia ataupun berbeza? Itu sebab akan menentukan masa tuntutan harta pusaka nanti, dia akan menentukan siapa mewarisi, siapa tidak mewarisi. Menarik soalan Datuk tu, Dr. Afiq. Bila datang keadaan macam tu Datuk, doktor, macam mana doktor menentukan waktu kematian? Jeng. Adakah sama ya tadi masa dia katakan suami isteri dah mati serentak tadi dalam masa aksiden tadi, adakah postmortem tu akan menentukan mana mati dulu ataupun surat mati tu keluar sama ya? Kan bila datang kan dua-dua kan doktor. So macam mana doktor tu menentukan waktu kematian tersebut kan? Sebab waktu kematian tu akan menentukan pewarisan. Doktor, silakan. Okay, baik. Kebiasaannya kalau kita ada situasi yang kebiasaannya kita akan generalisekanlah pada waktu yang sama. Biasanya pada waktu yang sama, sebabnya apabila responden yang tiba di tempat kejadian dan sebagainya mendapati mangsa sudah meninggal dunia, kita akan letakkan white tag dan kemudian mayatnya akan dibawa ke hospital untuk penilaian, untuk postmortem dan sebagainya. Sekiranya ada permintaan, barulah akan dibuat. Dan daripada laporan postmortem tersebut, kita boleh menentukanlah sekiranya dapat menentukan berdasarkan daripada jenis kecederaan ataupun jenis kecederaan yang diterima. Kadang-kala ada, sebagai contohnya, ada kecederaan yang memang kita panggil incompatible for life ataupun akan instantaneous death. Contohnya terpotong kepala ataupun kecederaan yang menusuk di dada, kecederaan yang menusuk di kepala. Kecederaan sebegini ataupun kecederaan sebegini sememangnya akan meninggal serta-merta. Jadi kalau yang mereka yang ada kecederaan sebegitu, memang kita dapat tentukanlah pada time of accident memang dia dah meninggal serta-merta.
Kemudian ada yang jenis kalau kita jumpa pendarahan di otak, contohnya pendarahan di dalam perut ataupun pendarahan di dalam toraks ataupun di dalam tulang rusuk, ianya memerlukan sekitar 1 hingga 2 jam untuk seorang mangsa itu meninggal dunia. Jadi daripada situ kita boleh determine. Kalau jumpa kesan darah, contohnya kesan darah yang sudah kering, ini mungkin kes yang contohnya mungkin 1-2 hari baru jumpa keretanya ataupun mungkin terdampak di semak dan sebagainya, baru dapat jumpa dan kemudian evidence tu telah pun expired dalam telah pun ada sela masanya. Daripada situ kita boleh analisis, kita boleh nilai berdasarkan daripada jenis kecederaan. Ya, harapnya dapat menjawablah. Daripada situ kita boleh tentukan siapa yang meninggal dahulu lah, berdasarkan daripada laporan tersebut. Betul kata tadi kalau ada ni lah, ada query daripada pihak-pihak lah waris nak tentukan kematian tu, maknanya doktor boleh dalam masa postmortem doktor akan bagi time tu. Kalau ada query lah, kalau tak ada query tak perlu. Kebiasaannya begitulah. Ataupun macam ada instruksi order daripada mahkamah ke ataupun dan sebagainya memerlukan untuk re-postmortem dan sebagainya, memang kita akan boleh nilai lah daripada tu, dan itu tidak akan definitely lah kata okay this one for sure mati dahulu, tapi kata dipercayai berdasarkan daripada bukti-bukti yang kita ada, dipercayai bahawa yang ini menguatkan bahawa yang ini mati terlebih dahulu berdasarkan jenis kecederaan apa yang kita jumpa dan kemudian baru yang ini dan sebagainya. Menarik tu Datuk. Menarik tu Datuk sebab secara amalannya kalau dah datang macam tu maknanya mungkin dipronounce sebagai kematian serentak. Tapi daripada kalau diperhalusi pula daripada sudut kecederaan dan juga apa yang berlaku kepada mayat tersebut, ada kemungkinan ada perbezaan daripada sudut masa. So daripada sudut pewarisan macam mana tu Datuk? Kalau dah amalan dia begitu, dan kalau by the time dia orang nak ada berlakunya pertikaian ataupun mungkin waris mempertikaikan, mungkin ada video yang mengatakan nampak macam kematian itu berlaku sewaktu berbeza, kan apakah tindakan daripada sudut undang-undang begitu Datuk, daripada sudut seorang hakim menentukan waktu pewarisan tadi? Okey, kalau macam tu, kalau katakan ada pertikaian, pihak waris isteri mengatakan yang dia mati kemudian, pihak waris sedangkan pihak waris suami kata dia mati serentak. Okey, katakan berlaku macam tu. Mana tadi kita akan dapatkan opinion daripada pakar lah. Pakar doktor lah kan, doktor yang buat postmortem tadi. Kalau katakan postmortem tadi masa surat kematian dibuat serentak, maknanya kalau mungkin kena buat re-postmortem boleh berlaku tak ni doktor? Setahu saya memang boleh lah. Macam contoh yang kes CEO Cradle Fund tu, kita buat re-postmortem. Yes, 2 kali kan. 3 kali sebelum kuburnya ya. Boleh. Banyak berdasarkan order lah. Berdasarkan daripada order daripada mahkamah, perintah mana mahkamah. Kalau macam tu, kalau berlaku dalam tu, mahkamah akan order pemerintah buat second postmortem untuk menentukan masa kematian dia. Maka apabila itu dah tahu masa kematian dia tadi, maknanya barulah aduan ataupun dakwaan pihak keluarga isteri tadi kata kalau betul lah, kalau tidak-tidaklah akan dapatkan pendapat pakar tadi lah. Datuk, dalam kes yang Dr. Afiq mention tadi tu, yang kes CEO Cradle Fund tu kan, itu dalam kes jenayah dan di mahkamah sivil. Dalam mahkamah syariah ada tak kes-kes yang pernah diorderkan keluar untuk menentukan daripada sudut waktu kematian ni dah berlaku di masa-masa yang lepas? Kalau penentuan tu tak ada dulu. Kalau penentuan untuk menentukan orang tu Islam tak Islamnya, dia order supaya jangan ditanam lagi adalah jangan disempurnakan lagi di rumah mayat. Sehingga ditentukan mahkamah dia ni Islam tak Islam, barulah dah tentu Islam, barulah boleh ditanam di mana. Itu ada. Baik. Akadnya kalau dia untuk postmortem semula tu belum ada kemungkinan ke depan ni macam Kam kata mungkin adalah kalau dah isu tu harta juta-juta yang akan melibatkan tuntutan tu. Tidak mustahil Datuk, tidak mustahil. Sebenarnya kita dari Datuk ada mention tadi tentang kematian dalam aksiden tadi dan seterusnya tadi kan Datuk kan. Dan bila jumpa 10 hari kemudian kan, ada orang yang tulis dekat ruangan komen Datuk. Dia kata adakah ada menggunakan kaedah fat embolism untuk menentukan masa kematian? Ini soalan untuk Dr. Afiq dan mungkin Datuk pun mungkin ada soalan yang sama tentang perkara tu. Itulah macam soalan dia macam ni, kalau katakan dia dah mereput. Tadi macam tadi kan dah mereput,
dah jumpa lama aksiden, 2 orang jatuh dalam sungai ke ataupun jatuh tepi gaung, maka mayat tu dijumpai. Kita nak tahu siapa yang mati dulu satu kemudian. Orang ni dah reput, dah hancur. Orang ni mungkin baru pecah perut. Kan? Jadi situ doktor macam mungkin kalau saya di mahkamah saya akan tanyalah kalau ada isu-isu melibatkan nak tahu siapa dulu siapa mati kemudian. Benda itu mesti ada cara doktor nak tentukan. Betul kan? Itu saya nak tanya. Okey, baik. Kalau untuk soalan daripada Datuk sebentar tadi, contohnya macam kemalangan dan kemudian dijumpai. Tapi sekiranya kalau kita lihatlah, jadi dia bergantung kepada analisis kita panggil circumstantial evidence dan juga environmental factor. Macam mana kita jumpa. Sekiranya di rumah dia berbeza, sekiranya di luar dia berbeza. Di mana mungkin macam kalau kita nak ambil sebagai contoh situasi sahajalah, contoh situasi katanya jumpa di dalam sungai, kereta yang tenggelam sudah seminggu baru jumpa. Kalau daripada circumstantial evidence dia tidak kira lah kalau ada 2 orang lah, kalau seorang tu dah pun meninggal dunia kemudian baru dia masuk dalam sungai dan kemudian seorang itu tidak meninggal dunia lagi sewaktu kereta tu terjun pada sungai, tapi suatu saat dia dah masuk ke dalam sungai tu sudah pasti kedua-duanya akan mati pada waktu yang lebih kurang sama. Okey, ni kalau dalam situasi tersebut lah. Tetapi ada macam setengah-setengah situasi yang mana macam kalau kita ada berita hari ni saya di Sungai Petani. 2 orang warga emas, anak ni pun tengok seminggu sekali saja hantar makanan, kemudian jiran tertidur bau busuk dan kemudian bila bomba dipanggil untuk memecahkan pintu rumah, dilihat suaminya sudah terbaring di tandas dia. Dan berdasarkan daripada keadaan mayatnya yang sudah ada ulat dan sebagainya, dipercayai lebih daripada 24 jam, berkemungkinan sehingga seminggu. Dan kemudian dijumpai mayat isterinya di ruang tamu dan kemudian dipercayai kurang daripada 24 jam baru sahaja mati. Di sini kita akan lihat juga circumstantial evidence dia lah, apa yang ada. Dan sebenarnya kalau ikutkan memang ada study lah untuk menentukan berbalik kepada soalan Cik Kam tadi lah, teknik untuk menentukan waktu kematian. Sememangnya ada berdasarkan decomposition lah, ataupun dia punya kita kata kadar degradasi mayat tersebut lah. Dan kemudian dia akan melalui beberapa fasa dan sebagainya. Dan antara kalau yang untuk fat embolism dan sebagainya, biasanya istilah fat embolism tu agak tidak tepat lah. Fat embolism adalah jenis keadaan perubatan, keadaan sakitan lah, ataupun satu keadaan. Jadi biasanya kita akan ambil kita panggil body decaying time lah, body decaying time ataupun carbon decaying time lah. Yang itu yang pertama, tapi itu memerlukan satu teknik yang sangat teknik yang sangat canggih lah. Biasanya kita gunakan. Dan kadang-kadang yang pernah ada dilakukan di Malaysia adalah kita analisis ulat yang ada di mayat tersebut. Pada itu kita boleh tentukan apakah pada fasa apa. Dan ada satu study yang dibuat oleh USM tak silap saya. Kalau kita jumpa telur lalat, itu bermaksud kurang daripada 24 jam. Apabila kita jumpa larva, kemungkinan dia 24 hingga 72 jam. Selepas daripada 72 jam, kalau kita jumpa lalat macam lalat remaja ataupun bayi lalat dan sebagainya, berkemungkinan lebih daripada 72 jam. Jika kita sudah menjumpai lalat dan juga telur, berkemungkinan lebih daripada seminggu. Dan kita akan analisis lah jenis-jenis lalat tersebut. Dia kebanyakan dia hingga 90 hingga 95% adalah pada jenis lalat yang sama lah. Ada nama saintifiknya lah dan juga jenis lalat tersebut lah. Sebenarnya ada lah teknik tersebut. Dia macam CSI jugalah a bit, tapi memang ada lah. Menarik. So bila ada maklumat begini Datuk, maka di situlah sebagai seorang hakim boleh menentukan jika ada persoalan pertikaian. Okey, selalunya macam tu. Kalau dalam aspek evidence yang kita panggil, pihak lawyer panggil, kalau pihak katakan pihak plaintiff memanggil aspek evidence dan seorang, pihak defendant pula akan manggil juga aspek evidence dia untuk di counterback balik aspek evidence plaintiff. Maka di situ hakim akan tentukanlah yang mana yang lebih munasabah. Dan tu sebab kita tengok kadang-kadang tu ramai aspek evidence datang. Pihak plaintiff bawa 2, pihak defendant bawa 3. Lepas tu di situlah akan timbul pertikaian. Berapa lama experience aspek evidence orang ni, berapa pula experience orang ni, apa dia kajian-kajian dia. Masa tu dia akan tunjukkanlah
Masa tu hakim orang yang munasabah akan tentukanlah yang mana yang lebih munasabah, nak dipastikan nanti. Sebab Menarik, aspek menarik. evidence ni dia paling kurang seorang dan dia boleh tak sah, tak kisah berapa ramai pun. Maknanya dia boleh Baik. tunjukkan itu. Dat- Itu kadang Datuk, berlaku Datuk, dalam Datuk, sebagai hakim juga, apakah perkara-perkara yang selalunya Datuk sebagai hakim inginkan pengesahan daripada pakar perubatan? Mungkin Datuk boleh tanyakan soalan yang berkaitan dengan tu. Contohnya mungkin adakah berkaitan dengan kewarasan, adakah berkaitan dengan maradul maut, kematian disebabkan penyakit-penyakit yang terminal ill. Mungkin jemput Datuk. ada. Okey, dalam kes ada satu kes tentang pesaka pun ni, mana ada juga dia banyak juga juta-juta yang ditentukan. Mana dia telah membuat hebah dalam masa maradul maut. Maka di situ pihak yang mengatakan dia dibuat dalam masa maradul maut, dia kena membuktikan bahawa itu adalah berlaku dalam masa maradul maut. Maka aspek evidence akan dipanggil untuk dipastikan. Jadi hakim akan tanyalah apa yang dikatakan maradul maut diperingkat oleh doktor. Sebab apa? Hakim akan bandingkan dengan kitab. Dan kitab ada sebut dalam majalah ahkam, dalam kitab fiqh selawat dilatul, dan kitab ni banyak. Maknanya di situ adakah selari atau tak selari dengan apa yang doktor bagi tahu tadi. Sebab apa doktor akan beritahu dengan cara experience dia dan sebagainya. Tapi kalau dalam kitab pun dia pun menceritakan berdasarkan experience doktor-doktor zaman dulu. Lepas tu yang terbaru ulama' contemporary. Jadi di situlah akan berlaku dua keadaan yang akan dilihat oleh hakim, sama ada bersesuaian tidak dengan apa dikatakan doktor dengan apa yang ada dalam kitab. Jadi kadang-kadang benda tu selalunya tak lari. Macam mana nak penentuan maradul maut tadi. Sebab apa? Dia kalau kita tu ada disebutkan penyakit tu akan sakit tu akan membawa maut, dan ada kata dalam sekitar majalah rakam tu selama setahun dia sakit, dan juga minda dia tadi dia rasa dia dah tak boleh hidup dan sebagainya, celaru dan sebagainya lah. Itu sebut doktor akan diagnose lah, dia akan beritahu lah dalam mahkamah. Daripada apa yang kitab tu dia akan tanya doktor selari tak selari dengan apa dia katakan tu. Jadi di situ itu yang selalu yang berlaku lah. Dalam kes, opinion doktor, apa Dr. Afiq ada maklumat tentang tu? So dalam kes ni Datuk, dan soalan kepada Dr. Afiq bermaksud adakah ia berkait dengan cara keputusan kematian tersebut, maknanya how you diagnose cause of death tadi ke, ataupun macam mana? Okey, baik, terima kasih. Jadi dia mungkin kita lihat ada dua aspek tersebut. Satu dari sudut pendiagnosan penyakit tersebut, penyakit yang membawa kepada maradul maut tersebut, sebagai contohnya kanser dan sebagainya, dan juga adalah sebab kematian lah itu mungkin yang diperlukan. Jadi untuk pengesahan kesakitan penyakit tersebut, ini memerlukan diagnosis daripada pakar. Dan dia memerlukan daripada sejarah, dia memerlukan daripada pemeriksaan, dan dia memerlukan kepada kita panggil, biasanya kalau orang yang ada kanser lah, kita akan ambil biopsi dia lah. Contohnya kalau kanser darah, kita akan ambil darah dan kita akan lihat daripada struktur darah tersebut. Sememangnya darah ni menunjukkan ada kanser sel, ataupun contohnya ada kanser usus, dan kita ambil biopsi dan memang kita sahkan memang sampel tersebut menunjukkan ada sel kanser. Jadi daripada situ kita boleh establishkan diagnosis lah. Jadi apabila telah establish diagnosis tersebut, sudah pastinya ada waktu pesakit tersebut berjumpa dengan doktor, siapakah yang hadir, dan pada waktu tersebut semuanya ada documentation. Dan diagnosis tersebut memang apabila diminta oleh mahkamah, maknanya doktor boleh present lah bila dia buat diagnosis, apakah buktinya dan sebagainya. Dia ada lah documentation tersebut. Jadi memang documentation tersebut memang ada lah untuk mengesahkan penyakit tersebut. Itu yang dari sudut pengesahan lah. Yang kedua adalah punca kematian. Kadang-kala contohnya ada kes yang memang dia memang ada contoh kanser usus tahap 4, dan memang kanser usus tahap 4. Ada kalanya sememangnya sebab kematian adalah daripada kanser tersebut. Sebagai contohnya perutnya ada jangkitan kuman disebabkan ususnya pecah, sebagai contoh. Okey, yang pertama, ataupun pendarahan dalam usus, daripada usus menyebabkan meninggal dunia. Itu memang kita boleh
terus katakan bahawa punca kematian adalah daripada kanser tersebut. Ada kala punya, contohnya, orang tu memang ada kanser stage 4, tapi dia meninggal sebab accident. Dia tidak meninggal. Dia memang ada kanser tersebut, tapi dia meninggal sebab sebab accident ataupun dan sebagainya. Jadi di situ kita boleh tentukan. Dia memerlukan, kita kata history, memerlukan examination. Apakah yang berlaku pada waktu saat kematian tersebut? Kalau memang keluarga bawa memang dalam keadaan tenat dan memang disebabkan kita rasakan ini disebabkan oleh kanser dia. Jadi maka kita akan tuliskan kanser itu sebagai punca kematian. Sekiranya memang dia datang tu sebab dia accident dan sebagainya ataupun sebab yang lain, daripada kanser tersebut, maka kita tidak akan letakkanlah sebagai kanser. Cuma itu adalah latar belakang sejarah dia lah. Dia semakin hangat. Datuk nak tanya soalan lagi tu. Sabar Datuk. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat seketika untuk pesanan penaja. Okey. Jangan ke mana-mana. Kesedaran masyarakat Islam mengenai harta yang tidak dituntut dan beku ini semakin meningkat. Kausar Wealth Management. Rumusan Kausar Wealth Management Senin Berhad. Okey, selamat kembali ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita bersama malam ini dengan panel istimewa kita Dr. Ahmad Afiq dan juga panel kedua kita, tetamu istimewa kita juga Datuk Walid. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan, semakin hangat persoalan yang diajukan oleh panel-panel kita hari ini. Datuk, silakan Datuk. Ada soalan yang nak tanya tadi tu. Terus. Okey, Dr. Afiq, kalau dalam enakmen wasiat negeri Selangor kan, Seksyen 21 tu, tahun 99 dia kata maradul maut ialah diartikan sebagai artinya penyakit yang membawa maut yang berhubung dengan syarat-syarat berikut telah dipenuhi. Yang pertama, penyakit itu mestilah menyebabkan kematian si mati. Kedua, penyakit itu mestilah menyebabkan kebimbangan kematian dalam minda si mati. Dan yang ketiga, mestilah terdapat beberapa tanda luaran suatu penyakit yang serius. Jadi ada satu kes baru ni, maknanya dia mempertikaikan minda si mati. Dia kata penyakit itu mesti menyebabkan kebimbangan kematian dalam minda si mati. Jadi dia meracau-racau, dia kata saya akan mati, sakit ni, saya dah tak rasa nak hidup dah. Adakah itu akan menjadikan satu perkara yang boleh dimasukkan dalam perkara B ni tadi? Jadi perkara B tadi dia penyakit itu mesti menyebabkan kebimbangan kematian dalam minda si mati. Jadi dia pun dia nak cepat-cepat nak buat hebah dia dan sebagainya. Dia kata dia nak mati dengan sakit tu. Tapi sedangkan doktor tengok diagnose tak pun lagi. Tapi dia mengatakan meracau-racau macam tu. So maknanya Datuk, bagaimana apabila ada klaim mengatakan dia keadaan yang mengganggu mindanya, bagaimana sebagai seorang pegawai perubatan membuat diagnosis dan memberikan orang kata kata putus, adakah minda dia terganggu ataupun tidak? Adakah situ nak akan dipanggil pula doktor sekretari pula nak tengok pula dengan untuk menentukannya daripada psikologi ke apa ke? Okey, baik. Soalan yang agak menarik ya. Berbagai bidang pada hari ini saya memakai pelbagai baju. Terbaik. Okey, baik. Jadi
Jadi sebelum tu saya nak confirmkan dulu, pesakit tersebut, dalam kes tersebut dia telah disahkan mempunyai penyakit tersebut ataupun tidak? Dia memang ada kanser. Okey, baik. Kalau sememangnya dia telah pun disahkan, jadi dia telah memenuhi kriteria pertama, maksudnya yang Kriteria pertama dah ada. Kriteria pertama dah ada. Jadi dari sudut kebimbangan didefinisikan sebagai kebimbangan di situ, ianya kita kata boleh kata sangat luas lah bagaimanakah manifestasi kebimbangan tersebut. Ada orang yang bimbangnya tu sekadar khawatir di dalam hatinya saja dan kemudian dia membuat perancangan. Ada pula yang memang kebimbangan itu menyebabkan dia tidak boleh menerima hakikat dan sebagainya. Itu pun masih lagi dikatakan sebagai kebimbangan lah. Ataupun kalau kita panggil dalam istilah perbatannya post-adjustment disorder. Ya, dia telah menerima satu berita tentang kesihatan diri dan kemudian dia tidak boleh menerima keadaan tersebut. Ya, jadi seseorang itu telah pun dikira sebagai bimbang lah, tapi bimbangnya sangatlah berlebihan. Dia telah pun berlebihan dan ini memerlukan rawatan ataupun kaunseling ataupun untuk berjumpa dengan pakar psikiatri ataupun kaunselor untuk mereka kita kata diberikan kaunseling supaya mereka boleh menerima keadaan, acceptance ya dan sebagainya. Kita kaunseling dari sudut spiritual, dari sudut emotional, ya, acknowledgement, apa lagi untuk dan sebagainya lah. Tapi kalau untuk menjawab soalan, ianya telah pun dikira sebagai kita kata kebimbangan tersebut asalkan ianya tidak dan ianya bukan dimaksudkan sebagai hilang akal ataupun hilang kewarasan. Maksudnya dia masih lagi kita panggil insight. Dia maksudnya insight ni dia sedar tentang keadaan diri dia. Apabila hilang kewarasan maksudnya dia tidak sedar tentang keadaan diri. Saya sihat. Saya tidak ada sebarang penyakit. Itu berbeza. Itu delusional. Mereka tidak menerima keadaan diri. Ataupun dia memang kata dirinya sihat. Tetapi yang ini dia memang tahu diri dia ada masalah tersebut. Cuma kebimbangannya itu sahaja berlebihan. So ada nama dia lagi. Maknanya post adjustment disorder. Menarik tu Datuk. Maknanya kena dapatkan istilah-istilah tu ya. Hakim-hakim mahkamah syariah apa kena tahu. Dan dia kena mengambil tahu benda-benda tersebut. Sebab apa dalam satu lagi doktor. Masa saya ada membicarakan kes fasah. Okey, fasah tu adalah atas fasah ya untuk pembubaran perkahwinan. Pembubaran disebabkan oleh dia ni dia kata dia sakit jiwa. Tekanan jiwa disebabkan oleh suami dia. Okey. Dia bukan bipolar. Apa disorder lupa dah apa ada penyakit tu lah. Lupa anxiety ke bukan post traumatic stress. Okay. Jadi apabila berlaku macam tu di mahkamah tinggi, mahkamah katakan tidak berlaku kemurungan dan sakit jiwa pada perempuan ni, maka fasah tidak diluluskan, maka dia masih kekal suami isteri. Dia rayu ke depan hakim mahkamah rayuan. Antara salah seorangnya saya jadi hakim mahkamah rayuan. Masa tu 3 orang hakim, saya dan 2 orang lagi. Saya telah membuat satu keputusan mengatakan bahawa memang ada berlaku kemurungan yang amat sangat menyebabkan dia sakit jiwa sampai ada bukti-bukti dia nak potong tangan dia, nak tikam-tikam suami dia dan sebagainya. Dan kadang-kadang tersebut menyebabkan saya telah mengambil keputusan bahawa nak ngekalkan perkahwinan ke nak membubarkan perkahwinan. Nak ngekalkan perkahwinan, maksud dia ialah menjaga ad-din juga. Tapi kalau nak membubarkan perkahwinan lah menjaga maksud dia menjaga nafs diri, nyawa manusia. Jadi dua benda yang perlu dijaga. Sama ada mana yang lebih utama. Akhafu dararain dalam istilah syarak dia. Nak jaga nyawa ke nak jaga perkahwinan. Jadi di situ saya buat keputusan nak jaga nyawa. Sebab apa? Apabila laporan doktor, kita tengok laporan doktor, apa yang telah doktor diagnose, berapa lama dia diagnose orang ni. Lama, bukannya setakat 1-2 kali. Maknanya dia dah dalam masa perkahwinan tu rasanya dekat 10 tahun dia dah berpenyakit sakit jiwa ni sebabkan tekanan jiwa disebabkan oleh suami. Dan dia dikutuk-kutuk, macam-macam lah. Perkataan-perkataan dikeluarkan, anak tak guna, anak aram lah, apa sebagainya. Sepanjang hidup dia dalam masa 10 tahun. Jadi dia makin sakit jiwa dan sebagainya. Maka keputusan yang saya buat adalah dipisahkan, fasah tu berlaku.
Maka keputusan yang saya bagi itu saya bagi pada doktor, pada dua orang hakim. Dua orang hakim tadi apabila membaca saya punya keputusan, dia pun follow saya. jadi mula itu 2-1 jadi 3-0. Jadi di situ soalannya selalunya saya nak tanya doktor ni, kadang-kadang apa yang didiagnoskan oleh doktor ni tadi, adakah dia itu menjadikan satu perkara yang rumit ataupun dapatan doktor buat ni tadi, adakah dalam masa yang pendek ataupun dalam masa panjang diperlukan untuk mendapatkan keadaan-keadaan seperti yang sebut tadi. Itu. Okay, untuk mencapai diagnosis tersebut lah. Yes. Okey, baik. Dia ini mungkin soalan di bidang sekretari ya. Lebih ke sekretari lah, ada lain doktor kena jadi topi lain ni. Ya. Tak ada masalah. Sebab dia selingan sedikit lah. Biasanya kami di Jabatan Kecemasan dan Trauma ni kita panggil Jack of all trades lah. Kita tengok semua lah. Semua tengok. Semua tengok. Baik. Jadi untuk kita mengesahkan seseorang tersebut menghidap setengah pesakit seperti biasa macam saya katakan tadi, dia melalui beberapa proses, seperti contohnya pengambilan sejarah penyakit dan sebagainya, dan kemudian daripada examination, biasanya examination dan juga mental state examination semua, dan daripada situ kita akan boleh keluarkan diagnosis. Dan untuk kes kemurungan ini, dia ada beberapa jenis kemurungan lah, ataupun mild depression, ataupun kita panggil sekadar acute stress, dan dia ada beberapa tahap-tahap dia lah. Paling tinggi severe kan? Yang paling tinggi severe. Kita panggil major depressive disorder ataupun MDD. Ya, dan dia ada beberapa kita panggil kriteria untuk kita diagnosis. Dia ada major kriteria, dia ada minor kriteria, ya. Dan juga apabila mereka telah memenuhi 5 daripada sekurang-kurangnya 5 daripada 8 kriteria tersebut, sebagai contohnya tidak ada kita panggil low self esteem ataupun low mood, memang tidak ada kita panggil mood untuk bekerja ataupun untuk membuat sebarang aktiviti. Kemudian memang ada evidence memang kurang berat badan, ataupun ada evidence memang dia terfikirkan untuk membunuh diri kerana masalah tersebut. Dan kemudian ada kita panggil indifference, maksudnya dia jumpa orang ni pun sama, jumpa orang yang dia sayang sepatutnya dia sayang pun sama saja, jumpa orang yang dia benci pun dia sama saja, basically macam dah tak kisah. Itu kita panggil indifference dan sebagainya. Ada beberapa kriteria dan sebagainya. Jadi yang itu baru kita boleh diagnosiskan. Dan dia ini memerlukan sekurang-kurangnya 2 minggu lah. Paling cepat untuk kita diagnoskan seseorang ini sebagai MDD adalah kita kata 2 minggu lah. Dan kadang-kala dia punya cara presentation kepada kami itu sebagai depresi itu kadang-kadang berbeza. Ada yang memang keluarga bawa, ada yang biasanya macam kanak-kanak sekolah dan sebagainya, pengsan dekat sekolah. Macam dia tak nak sekolah, jadi dia pengsan dekat diri dia. Bila kita sidik, rupanya dia ni ada masalah depression. Jadi kita diagnose dan kita rujuk kepada kaunselor dan sebagainya. Jadi untuk kita mendiagnose itu, kita sememangnya ada kriteria lah, dan semuanya adalah evidence based, dan sekiranya ia telah divalidkan oleh pakar perubatan dan memang telah dibincangkan dan sebagainya, sememangnya diagnosis itu telah pun valid lah, dan kita memang boleh buat establish diagnosis itu. Dan ada kadang-kala pula dia self-acclaim, kata saya ni depression dan saya rasa saya depressed. Tapi bila kita selidik, kita tanya ahli keluarga dia, dalam bidang sekretari amat memerlukanlah sejarah ya, daripada ahli keluarga, daripada rakan-rakan dan sebagainya. Seperti lihat, dia sebenarnya kalau dia duduk seorang-seorang, kita tengok dia biasa je, tapi bila ada depan kami dia cerita itu, cerita ni. Jadi itu berbeza pula. Sebab itu memerlukan kita kata pengesahan daripada pakar untuk kita mendapatkan gambaran keseluruhan daripada seseorang pesakit tersebut, dan bukannya daripada klaim sahajalah. Dia memerlukan pandangan pakar, laporan perubatan, dan kita kata gambaran yang menyeluruh tentang penyakit seseorang itulah. Jadi itu untuk menjawab soalan tersebut. Dr. Hafiq, tadi MTD maksudnya apa? Dia panggil major apa? Major depressive disorder. MTD ke MDD? MDD. MDD, depresif. Okey. Depressive disorder. Masya Allah, Datuk. Ya, Datuk. Nampak gayanya, Datuk. Kita sudah pun masa kecemasan ni. Kalau nak kata terus kan, memang apa kata tak berhenti ni. Kita ada bincang berkaitan dengan sound mind tadi kan. Dah ada soalan tu.
Belum. Silakan Datuk. Last question ni Datuk. Lepas tu nampak gaya kita kena buat siri kedua ni. Wah, ini menarik ni. Okey, dalam hukum dalam syarak ni kadang-kadang kita orang mempertikaikan bahawa dia membuat hebah ataupun dia lafaz talak dalam keadaan dia tak sedar. Dia bukan dalam kesedaran dia. Dia gila ke, dia apa ke. Kalau yang budak ni tadi dia tak ada rush, tak ada kematangan. Seorang tak ada kematangan. Dia lembam ke sebagainya. Jadi itu pun kadang-kadang hakim nak tahu. Kalau orang tu pertikaikan, orang tu kata dia buat dalam keadaan tak sedar dan sebagainya, dia kena dapatkan pakar mengatakan memang masa dia buat tak sedar. Jadi itu yang kita bincang tadi, maknanya macam mana keadaan-keadaan tu ditentukan oleh doktor yang katakan dia lembam ke, dia tu tak sedar ke dan sebagainya. Kadang-kadang benda tu benda dah berlaku. Lepas tu baru dia after talk dia nak bercerita. Rasa saya doktor takkan baru masa tu dia nak pergi check orang tu kan? Macam mana? Kalau benda tu sudah pun berlaku, mungkin agak sukar lah untuk kita trace back dengan keadaan tiada maklumat perubatan, tiada laporan dan sebagainya, agak sukar lah. Tetapi situasi yang disebutkan oleh Datuk sebentar tadi, saya rasa tidak mustahil lah. Ada sahaja berlaku kes yang mana hilang kewarasan dan boleh disebabkan oleh penyakit mental ataupun boleh disebabkan oleh bukan penyakit mental lah. Sebagai contohnya, orang yang contohnya dia ada panggil radang selaput otak ataupun meningitis, tiba-tiba datang dengan perangai yang berubah dan sebagainya, tiba-tiba cakap merapu, meracau-racau dan sebagainya, kemudian dia mengatakan perkataan yang tidak sepatutnya ataupun bagi contohnya melafazkan talak dan sebagainya. Daripada situ, sekiranya itu kes yang berlaku, maka kita boleh dapatkanlah laporan. Maksudnya memang kita ada ambil darah, memang sebagai contohnya memang rekod kita dia memang ada demam. Dalam rekod kita memang ni darah dia menunjukkan dia memang ada jangkitan kuman. Dan daripada CT scan dan sebagainya memang ada punca. Ada satu kes yang dia maknanya biasanya lebih kepada warga rumah. Maknanya jatuh di rumah, kemudian ada pendarahan di kepala, tapi pendarahan tu ambil masa yang lama, 2 minggu. Jadi dalam 2 minggu tu perubahan karakter. Jadi kita scan rupanya ada pendarahan dalam otak. Dan kemudian jadilah cakap merapu, kencing merata dan sebagainya. Minta maaf maknanya melakukan perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang insan yang waras. Jadi ada mungkin berlaku tersebut. Dari sudut perubatan memang boleh berlaku lah. Ada kemungkinan untuk berlaku. Itulah sebab kadang-kadang ada kes apabila dia kata masa dia mentalak suami tadi, talak 3 tadi, dia tak waras otak. Maka kita kata kita bagi perintah pada mahkamah bagi perintah dia suruh pergi cek lah otak dia dulu ke doktor. Adakah macam doktor kata tadi dia ada pendarahan ke sebelum tu sebagainya. Kalau doktor mengesahkan, kita boleh pakai lah. Maknanya kalau tidak, doktor kata tak ada apa, sebenarnya dia sihat ya. Okey, kita tolaklah kes tu. Jadi tu kan. Dia kata nak berhelah sebab apa, dia nak balik suami isteri dia lah. Kan dia talak 3. Nanti tak boleh nak dapat balik. Masya Allah. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Malam ni tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat dengar orang kata apa, 2 orang pakar berbalas-balas soalan dan jawapan tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada Dr. Afiq dan kita ada Datuk Walid. Itu dia pakar perubatan dan juga kita ada pakar undang-undang syariah, iaitu Hakim Mahkamah Syariah, membahaskan topik-topik yang sangat menarik dalam isu-isu pewarisan. Dan itu dia tuan-tuan dan puan. Siapa yang tak menonton malam ni sangat rugi. Dan nampak gayanya, saya tahu dalam kepala Datuk Walid tu dia ada banyak lagi soalan nak tanya kepada Dr. Afiq ni. Dan saya tengok juga Dr. Afiq ni dia macam banyak juga ilmu yang dia nak curahkan, nak berkongsi dengan masyarakat. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kita ada panel-panel yang sentiasa ingin menambah nilai kepada masyarakat, dan kita doakan supaya panel-panel yang hadir bersama-sama kita hari ini diberikan kesihatan, diberikan keberkatan usia mereka supaya mereka terus dapat menyumbang kepada masyarakat. Ini dia keistimewaan yang kita bawakan, orang-orang yang hebat-hebat bersama kita dalam bicara pewarisan. Saya doakan agar kita dapat peluang lagi sekali lagi untuk menjemput Dr. Afiq dan juga Datuk Walid dalam siri-siri seterusnya jika sudi. Betul tak? Kalau anda rasa mereka awesome sangat, tuan-tuan dan puan-puan, tulis kat ruangan komen kata awesome, Dr. Afiq awesome, Datuk Walid awesome. Berikan banyak like dan berikan banyak love. Dr. Afiq, saya fahamkan Dr. Afiq juga adalah pengerusi bagi Papisma, betul tak?
Kan? Ya, betul. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin Dr. Afiq boleh ceritakan sikit tentang Papisma dan mungkin kita boleh ajak para penonton kita pada malam ini dan juga orang kata apa semua mereka yang like page Kausar juga boleh memberikan sokongan kepada Dr. Afiq dan juga Papisma. Apakah itu Papisma? Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Kam yang bagi Datuk, dan Papisma adalah sebuah NGO berdaftar yang Papisma adalah singkatan kepada Pertubuhan Pengamal Perubatan Ibnu Sina Malaysia, yang mana kami ditubuhkan sejak daripada 2004 lah, dan kami mempunyai tidak terhad kepada bidang perubatan sahaja, maksudnya doktor sahaja, tapi kami merangkumi dentis, farmasis, dan juga semua staf-staf kesihatan, staf nurse, MA dan sebagainya, yang mana kami menjalankan aktiviti-aktiviti kebajikan, aktiviti-aktiviti pendidikan dan juga keterlibatan dengan masyarakat lah. Dan antara kami punya niche yang biasanya program yearly lah before this pandemic adalah kita akan buat conference, Nusantara Conference, biasanya berkaitan dengan Islamic medicine in Islamic view, dan juga kami ada khatan Nusantara, ya. Kami akan buat program di Sabah di pedalaman untuk mengkhatankan mereka yang tidak berkemampuan. Dan bagi saya telah pun diberikan amanah menjadi sebagai pengerusi Papisma di cawangan Perak lah, di negeri Perak. Dan main program, kalau saya boleh sedikit kongsikan lah, kita punya main item atau main concern kita pada sekarang ini ialah kita bekerjasama dengan kerajaan dari sudut pelan pemulih di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat, yang mana kita ingin menubuhkan satu skuad wajah. Ini ada program kita skuad wajah, iaitu skuad untuk menubuhkan hak kesedaran hak asasi wanita dan bagaimana wanita seharusnya tahu tentang hak-hak mereka. Bagaimana kita tahu dalam menarik Dr. Afiq. Dr. Afiq, saya nak mencelah kat situ. Sebab Datuk Walid ini sendiri juga adalah seorang yang pakar dalam hak-hak wanita, iaitu dalam buku beliau juga dia panggil hak harta perkahwinan milik siapa. Ini isu-isu berkaitan hak-hak wanita ni. Inilah Datuk Walid kepakaran tersebut, dan hari ini kita bertemukan isu-isu hak wanita ini bersama dengan Datuk Walid. So mungkin ada kerjasama di sini yang boleh dijalinkan. InsyaAllah. Teruskan Dr. Afiq. InsyaAllah. Jadi sebagaimana kita tahu, sepanjang daripada pandemik COVID ini, dengan keadaan yang stres, meningkatnya kes-kes keganasan rumah tangga dan juga keganasan domestik. Jadi kita mengambil satu inisiatif positif, ya. Kita bekerjasama dan kita mengeluarkan kertas kerja dan satu yang telah kita usulkan kepada pihak kementerian, dan mereka setuju, ya, untuk kita menubuhkan satu skuad. Dan kita sekarang ni pada fasa kita merekrut ahli-ahli kita untuk melalui satu sesi training, dan kemudian kita akan rekrut pula daripada masyarakat, ya, daripada NGO yang lain, untuk bersama dengan kita untuk reach dari sudut moral support, dari sudut untuk kesedaran apakah hak-hak mereka dan sebagainya, untuk menjadikan wanita Malaysia ini sebagai satu wanita yang wajar. Jadi kita aim ialah untuk mendapatkan 100,000 trainee lah, 100,000 trainee dalam skuad wajar, insyaAllah. Itulah kita punya main fokus sekarang lah. Terbaik. So saya jemput semua para menonton pada malam ini, sila like page Papisma dan kita sokong Dr. Afiq sebagai pengerusi Papisma Cawangan Perak. Okey, dan juga terima kasih Dr. Afiq sekali lagi, dan kita akan terus menyokong, dan insya-Allah mungkin ada jalinan kerjasama di situ kerana adanya kepakaran daripada sudut memperjuangkan hak-hak wanita, dan Datuk juga adalah seorang yang memang banyak bercerita tentang dalam buku beliau berkenaan dengan hak-hak wanita juga, dalam buku pertama dan buku kedua beliau. Mungkin Datuk nak menceritakan sedikit tentang buku Datuk? Okey, dalam buku saya ada 2 buku yang diterbitkan pada tahun 2016, Hak-Hak Wanita Menurut Undang-Undang Keluarga Islam. Buku itu dah dicetak 2 kali, dan mungkin cetak yang ketiga ujung bulan ni atau awal tengah bulan 10 insya-Allah cetakkan edisi terbaru. Dan buku yang kedua saya tadi adalah Harta Perkahwinan Milik Siapa. Saya telah pun menjelaskan bahawa harta perkahwinan ni bukan harta semciran saja, banyak harta. Jadi macam disebut antaranya harta pusaka. Jadi dalam pusaka tadi ni yang Kam bincangkan dalam malam ni dengan Dr. Afiq, macam mana penentuan kematian, siapa mati dulu, siapa mati kemudian, lepas tu
tentang buku itu cerita tentang harta hebah macam mana, siapa yang buat hebah dalam masa Maradul Maut, hebah unsound mind dan sebagainya. Itu semua dibincangkan, dan apa yang doktor cerita, apa yang saya cerita dalam buku itu maknanya ada kaitan dan juga saling kata orang tu perlu memerlukan. Itu sebabnya dalam pembicaraan kita hari ini nampaknya ada chemistry dia lah. Ya, itu dia. Mana-mana perlu kepada kepakaran yang berpelbagai, bukan kepakaran sebidang syarak ya, kepakaran pada perubatan perlu untuk menentukan satu perkara tersebut. Sebabnya dalam Islam ni DNA forensik pun perlu untuk dalam penentuan satu perkara. Kalau kita lihat itulah, itu dalam kes jenayah, dalam kes tadilah macam kes penentuan fasah sebabkan sakit jiwa dan sebagainya, mati tadi, semua tu perlu kepada penentuan dengan berpakar-pakar aspek eviden. Itu sebabnya undang-undang keterangan Islam kita di dalam mahkamah syariah ada pemanggilan mendapatkan keterangan aspek eviden, dan aspek eviden tersebut tak mestinya orang tu Islam. Jadi kalau dia aspek eviden kita boleh panggil, dan kalau pihak di sana nak membawa aspek eviden dia pun dia boleh bawa, dan pihak sini pun bawa, dan mahkamah akan tentukan. Masya Allah. Terima kasih Datuk. Dan kalau jika anda ingin mendapatkan buku Datuk, anda boleh dapatkan daripada kami di Kausar Group, iaitu buku Harta Pencarian milik siapa, dan pastikan anda like page Papisma, Papisma. Betul Dr. Afiq? Papisma. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan kita dapat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi peluang untuk bersama-sama dengan mereka dalam siri-siri seterusnya. Nampak gayanya, banyak peminat-peminat Dr. Afiq juga dan Datuk Walid. InsyaAllah kita doakan sekali lagi mereka diberikan kekuatan dan juga usia yang barakah untuk kita teruskan bersama dengan mereka di masa-masa dan siri-siri yang akan datang, insyaAllah. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton semua, saya ucapkan terima kasih kerana bersama-sama sehingga kita dalam masa kecemasan. Ini bukan kecemasan, ini dah masuk masa trauma dah. Iaitu di bilik ER. Mentang-mentanglah kita bawa tetamu kita daripada ER kan. Memang dah trauma dah ni. Terima kasih sekali lagi Dr. Afiq, dan terima kasih sekali lagi Datuk Walid. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, pastikan anda teruskan memberikan inspirasi. Itu saja daripada kami. Bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.